Okey. Soalannya, terangkan mengapa seorang atlet acara lompat tinggi tetapi dia lari sebelum dia melompat. Mengapa dalam acara lompat tinggi itu orang itu mesti lari dulu sebelum dia melompat, sebelum dia cuba melompat. Itulah soalannya. Okey, terangkan mengapa seorang atlet acara lompat tinggi lari sebelum dia lompat. Apakah pandangan anda? Jadi sekali lagi kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Apakah yang kita nak isi di sini? Lompat tinggi. Acara lompat tinggi. Tetapi kita diberi bahawa dia lari sebelum dia lompat. Jadi pada pandangan anda di sini, lari. Apakah bentuk tenaga yang ada bila orang itu lari? Apakah bentuk tenaga itu bila dia lari? Tenaga apa? Bagus Harish, tenaga kinetik. Jadi bila dia lari bermaksud lajunya lebih tinggi. Jadi lari, jadi dia akan capai laju lebih tinggi. Jadi kalau capai laju lebih tinggi, maka lebih banyak tenaga kinetik. Tetapi tak semestinya kamu jawab ini dulu ya. Dalam acara lompat tinggi, apakah hasrat kita? Lompat tinggi ke lompat rendah? Jadi kesannya kita nak lompat tinggi ke lompat rendah? Lompatan tinggi ataupun rendah? Lebih rendah. Ya, lebih tinggi. Lompatan mestilah yang kita nak capai itu lebih tinggi. Jadi sebenarnya tak perlu ikut turutan. Kamu nak ini dulu ke ini dulu, ikut suka hati kamu. Ya, bagus, Faikal. Lompatan lebih tinggi. Lompatan lebih tinggi itu pada pandangan anda dia berkaitan dengan tenaga apa? Lompatan lebih tinggi berkaitan dengan tenaga kinetik ke, berkaitan dengan tenaga keupayaan graviti ke, berkaitan dengan tenaga keupayaan elastik ke, berkaitan dengan tenaga haba ke, tenaga elektrik ke, tenaga apa? Lompatan lebih tinggi berkaitan dengan tenaga, ya, keupayaan graviti, bagus, Helsinki, tenaga keupayaan graviti. Jadi bermaksud dia mempunyai lebih banyak tenaga keupayaan graviti. Itulah sebabnya, ya bagus, Sean, Ani, bagus. Jadi sebenarnya ini adalah kesan akhir yang kita nak capai. Jadi kalau kamu tengok soalan tidak ada sebutkan. Dia cuma katakan sebelum melompat. Dia tak katakan lompatan lebih tinggi. Kamu telah perkenalkan istilah baru. Jadi kalau perkenalkan istilah baru, itulah yang maksudnya menjawab soalan. Kalau kamu salin balik saja, apa yang ada dalam soalan itu ialah salin balik, tak ada markah. Jadi di sini dia sebenarnya mempunyai lebih banyak tenaga keupayaan graviti. Itulah sebabnya lompatannya lebih tinggi. Jadi sekarang kamu sudah tahu bahawa yang ciri asalnya ialah tenaga kinetik. Dan kesan akhir ialah keupayaan graviti. Pada pandangan anda, apakah peraturan, apakah hubungan, apakah prinsip hukum, betul, persamaan yang patut kamu tulis? Kamu boleh tak sebutkan apakah prinsipnya? Prinsip apa yang pernah kamu belajar yang boleh kaitkan tenaga kinetik ini dengan tenaga keupayaan ini? Ada tak pernah belajar prinsip apa yang mengaitkan tenaga ini dengan tenaga itu? Pernah dengar tak pernyataan kita katakan bahawa tenaga tak boleh dicipta dan dimusnah? Tenaga hanya boleh bertukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Masih ingat tak? Mungkin kamu sudah lupa sebab itu adalah dalam menengah rendah. Jadi dalam kes ini sebenarnya dia merujuk kepada prinsip keabadian tenaga. Jadi itu sebenarnya prinsip yang dipatuhi sebab tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnah. Tidak dicipta ataupun dimusnah.
tetapi tenaga boleh tukar dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Tenaga boleh ditukar daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Dia tak boleh dicipta, dia tak boleh dimusnah. Tidak mungkin tiba-tiba dia muncul. Tetapi dia memang muncul dalam bentuk yang lain dan ditukar kepada bentuk yang lain pula. Jadi sebenarnya di sini pada asalnya tenaga kinetik, tetapi akhirnya dia tukar kepada tenaga keupayaan graviti. Jadi kalau kamu nak huraikan dengan lebih lanjut di sini, sebenarnya tenaga kinetik asal. Pasti ingat tenaga kinetik asal, rumusnya ialah 1/2 mv kuasa 2. Manakala tenaga keupayaan graviti akhir itu ialah mgh. Jadi kalau kamu dapat lihat di sini, sebenarnya tenaga kinetik akan ditukar kepada tenaga keupayaan. Okey, tenaga kinetik ditukar menjadi tenaga keupayaan. Jangan risau pelajar-pelajar, tidak bermaksud bahawa mesti di ruangan ini, mesti di ruangan ini, mesti di ruangan ini. Ini semua hanya merupakan panduan sahaja. Kalau salah petak, tak ada masalah. Okey, ini hanya menolong kamu memikir. Ya, jadi daripada sini kalau tenaga kinetik sama dengan tenaga keupayaan akhir, bermaksud 1/2 mv kuasa 2 sama dengan mgh. Jadi sebenarnya kalau kamu ringkaskan di sini, tulis sebenarnya V sama dengan V akhir itu, bukan V akhir. H ialah popular ubah dinamik di bergerak balaskan. H yang akhir itu sama dengan apa? M boleh batal, G boleh bawa ke sebelah. Jadi sebenarnya ditulis sebagai sama dengan V kuasa 2/2G sebenarnya. Nampak tak? Okey, kalau kamu tulis semula H sebagai fokus, G dibawa ke sebelah, dia menjadi V kuasa 2/2G. Sebab 2 ini ialah pembawa. Jadi sebenarnya ketinggian lompatan itu bergantung kepada kuasa 2 lajunya. Okey, itulah sebabnya cikgu sentiasa katakan jangan sesuka hati tulis berkadar terus sebab kamu mesti buktikan dia betul-betul berkadar terus ke ataupun berkadar songsang. Jadi dalam kes ini H berkadar terus dengan V kuasa 2. Bukan berkadar terus dengan V tau, berkadar terus dengan V kuasa 2. H berkadar terus dengan V kuasa 2. Bukan V sahaja. Kalau tulis V sahaja memang tak betul. Faham? Jadi kamu itulah ideanya bila kita tulis satu esei. Okey, apa yang diberi dalam soalan? Apakah hint? Apakah ciri-ciri yang kamu nampak di sini? Okey. Kemudian, apakah kesan akhir yang hendak dicapai ataupun yang kamu tahu secara teori itu? Jadi kamu cuba isikan dan kemudian kamu kenal pasti apakah hubungan yang mungkin terlibat itu. Okey, jadi kalau kamu nak tulis yang panjang lebar memang macam itulah. Tetapi ramai pelajar dia tak tulis macam itu. Dia tulis, pelajar lari dengan cepat, lebih banyak tenaga kinetik. Jadi tenaga kinetik, lebih banyak tenaga kinetik, maka lebih banyak tenaga keupayaan. Jadi akhirnya dia lompatan lebih tinggi. Ramai pelajar secara surface sahajalah, ya, dia tak membuat argument secara mendalam macam itu. Okey, jadi itulah panduan cikgu, ya, bila kita tulis esei, ya. Jadi ini merupakan satu teknik yang sangat-sangat penting. Okey, harap menjawab soalan yang ini. Terangkan mengapa atlet acara lompat tinggi lari sebelum melompat, ya, prinsip keabadian tenaga terlibat. Okey, baik. Jadi, ada apa-apa soalan setakat ini?